you lost another one. Hai, what up, bruv? Welcome back to Penjelasan YouTube channel, di mana kita akan membahaskan tentang Marvel News, Marvel Rumors, Marvel Theory and everything about Marvel. Okay, tapi kita tak nak cakap pasal news ke apa-apa. This is a video Secret Invasion, Korek plot Secret Invasion episod yang pertama, iaitu Resurrection. Tapi sebelum tu, aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak, thank you very much kepada Disney Plus Hotstar Malaysia kerana telah menjemput aku personally untuk menghadiri event preview screening untuk Secret Invasion episod yang pertama di GSC Starling Mall. It's such a honor, it's such a pleasing moment di mana aku dapat menghadiri event tersebut dengan Marvel fans, Marvel speaker yang lain lah. Okay, thank you very much kepada Disney Plus Hotstar Malaysia. Right, so with that being said, kita teruskan dengan Korek plot session untuk Secret Invasion episod yang pertama. First thing first, aku nak review dulu my experience watching, experience aku menonton Secret Invasion episod yang pertama ni lah. It's such a refreshing. The idea of this episode lah, Resurrection ni, sangat-sangat refreshing disebabkan dia punya storyline, dia punya plot, dia punya action wise dalam cerita ni memang sangat-sangat berbeza daripada produk-produk MCU series dekat Disney Plus Hotstar yang sebelum-sebelum ni. Contohnya seperti Miss Marvel ke, Hawkeye, She-Hulk sendiri. Series Secret Invasion ni menampilkan momen ataupun elemen yang baru. Dia bukanlah baru, tapi elemen yang lama sudah kita tak dapat. Contohnya, kalau korang tonton Secret Invasion ni, korang akan dapat rasa the vibe of Captain America, The Winter Soldier. Yes, di mana series ni dia rasa seakan-akan grounded sikit. Dia tak ada macam kau pergi cosmic superhero, bertemu dengan Celestial ke, multiverse ke, tak ada. This is a grounded punya story dan aku sangat-sangat menyukai episod 1. Okay, walaupun dia tidaklah episod yang perfect, tapi it's a wow punya episod lah. So overall aku bagi rating 8/10 bintang. Tapi aku juga faham kenapa kebanyakan daripada orang tidak memilih untuk menonton Secret Invasion disebabkan macam aku cakap tadi, this series dia lebih grounded, dia lebih memfokuskan tentang spy thriller punya series, bukannya seperti superhero series yang lain lah. So for those yang mungkin mencari series MCU yang lebih menampilkan cosmic superhero ke, multiverse ke, literally korang tak akan dapat elemen-elemen tu dalam Secret Invasion. Okay, sebab Secret Invasion is more grounded punya series. Episod yang pertama Secret Invasion Resurrection ini bermula dengan kita dapat satu glimpse of di mana event Secret Invasion ini berlaku, iaitu di Moskow. Okay, dan dekat Moskow tu kita nampaklah satu karakter yang kembali muncul dalam MCU, iaitu Agent Ross. Di mana last time kita nampak Agent Ross adalah dalam filem Black Panther Wakanda Forever. Okay, so Agent Ross dalam series ni dia menampilkan dia ni seperti seorang spy lah, of course lah, di mana dia nak pergi berjumpa dengan seseorang, dan seseorang itu bernama Prescott. Okay, dan siapakah Prescott ni kita tak ada idea sebab dia tak clarify Prescott ni siapa, dia daripada agensi mana ke, dia tak ada bagi tahu apa-apa. Tapi Prescott pada waktu itu menunjukkan kepada kita satu momen ataupun satu tampalan bukti-bukti dan juga teori-teori yang sedang berlaku di bumi pada waktu itulah. So apa yang berlaku di bumi pada waktu itu? Sebenarnya di bumi pada waktu itu sedang berlakunya kekecohan, dan di mana Secret Invasion ni dia take place dalam tahun pertengahan tahun untuk 2025. Okay, so dalam tahun tu saja sudah ada 5 dia bukan aktiviti pengeboman ke apa, tapi 5 kekecohan yang besar telah berlaku di bumi, dan bukan dekat Moskow saja, it across the globe. Dekat semua tempat ada berlaku kekecohan seperti itu, tapi daripada organisasi yang berbeza-beza. Dan lepas tu Agent Ross kata, okay, memang itulah intention mereka semua kan. Tapi Prescott kata itu yang diorang semua nak korang semua faham. Prescott ni dia macam ahli konspirasi teori lah, di mana dia nak proof dekat someone yang dia ada teori siapa yang dalang kepada kekecohan yang berlaku dekat bumi pada waktu ini. Dan dia punya tanggapan, dia punya suspek utama adalah
Skrulls. Okay, di mana Skrulls ni adalah shapeshifter yang dapat merubah dia punya watak, merubah dia punya penampilan menjadi seorang manusia. So, dia telah Skrulls ni seakan-akan teori daripada Prescott ni mengatakan dia Skrulls ni telah mewujudkan kekecohan, dia telah menyamar jadi agensi-agensi di seluruh bumi untuk mewujudkan kekecohan tersebut. Tapi orang ingat itu adalah peperangan manusia macam biasa, ekonomi dan sebagainya. Tapi tak, Skrulls lah yang membuat semua benda tu. Dan dalam momen tersebut juga memberitahu kepada kita kenapa Skrulls yang membuat kekecohan itu adalah disebabkan Skrulls ni telah muncul pertama kalinya dalam MCU pada filem Captain Marvel. Dan the reason why kenapa dia muncul adalah kerana dia punya tempat tinggal sudah pun musnah, iaitu Skrulls lah, satu tempat tinggal untuk Skrull dan sebagainya. So Skrull ni naklah mencari satu tempat yang baru. So Talos dalam Captain Marvel telah negotiate dengan Carol Danvers dan juga Nick Fury, di mana mereka ni memerlukan bantuan Talos dan juga Skrulls yang lain memerlukan bantuan daripada Nick Fury dan juga Carol Danvers untuk mencari tempat yang baru lah. Dan Nick Fury dan Carol Danvers menjanjikan perkara tersebut. Tetapi sejak daripada Captain Marvel, filem Captain Marvel sehinggalah sekarang, Skrulls tak ada satu pun planet yang dia dapat duduki. Okay, Nick Fury tidak memberi satu keputusan ataupun satu solusi kepada Skrulls. Okay, ini adalah planet baru, namanya Gargantos. Tak adalah, tu nama lain sebenarnya, tapi aku sajalah petik nama planet apa kan. Ini adalah planet untuk kau duduki. Tapi Nick Fury tak ada pun cakap benda macam tu. Selama 30 tahun Skrulls perlu tunggu. Dan sekarang ni pun diorang semua masih menunggu-nunggu lagi. So untuk karakter Prescott tadi, sebenarnya ni easter egg sebenarnya karakter tersebut dia tak ada pun dalam Marvel Comics, tapi mungkin dapat direferensikan ataupun diadaptasi oleh karakter yang bernama Mr. Prescott jugalah. Ejaan nama dia berbeza-beza, tetapi dia punya konsep sama, di mana Prescott ini merupakan ejen lah di dalam Marvel Comics. Dalam momen tu juga Prescott bertanyakan kepada Ross di manakah Nick Fury kan, dan Ross terus menjawab kata Nick Fury ada di angkasa lepas dekat satu stesen Saber. Okay, sebenarnya Saber ni dia sama macam it should be Agent of S.H.I.E.L.D. adalah satu agensi untuk protect lah bumi, tapi Saber dia perlu menghentikan ancaman daripada luar. Okay, ni sebab disebabkan oleh langkah dia seperti langkah berjaga-jaga lah. Okay, langkah berjaga-jaga untuk kalau kita ada musuh di bumi, Agent of S.H.I.E.L.D. akan selesaikan. Tapi kalau ada musuh yang bakal datang ke bumi, Saber ni akan cuba untuk selesaikan. Macam tu konsepnya. Sebab itulah Nick Fury ditugaskan untuk pergi ke angkasa lepas. Dan dengan tiba-tibanya lepas Prescott dah tunjukkan bukti Skrulls yang mewujudkan kekecohan dekat bumi tu, tiba-tiba Ross kata, okay, bagilah dekat aku akan pass benda ni dekat Nick Fury kan. Lepas tu Prescott tanpa ada fikir panjang, okay, mamat ni adalah Skrulls, terus dia attack Ross. Dan terbuktilah memang orang yang Agent Ross ni sebenarnya adalah Skrulls. Okay, dia sebenarnya adalah Skrull, dan Prescott telah mengikut dia punya naluri mengatakan yang Agent Ross ni adalah Skrulls lah, dan memang dia adalah Ross. Tapi Prescott ni mati ekoran daripada ditembak lah oleh Agent Ross itu. So kita pergi kepada momen di mana datangnya kembali seorang lelaki yang telah mencipta satu pasukan yang sangat-sangat hebat dekat bumi, menciptakan Avengers, iaitu Nick Fury kembali ke bumi setelah 4 tahun dia tak kembali ke bumi, ekoran daripada dia dapat satu misi untuk menjaga di angkasa lepas sana lah. So apabila dia sampai ke bumi tu, kita dapat tengok lah di mana Nick Fury ni dia nampak macam seorang yang sangat-sangat tua, sangat-sangat lemah, dan bila dia jejak je tanah dekat bumi tu, dia rasa macam dia tak boleh nak stablekan diri dia lah. Ini adalah disebabkan Nick Fury telah lama duduk di angkasa yang lepas, dan tarikan graviti di angkasa lepas sangat-sangat berbeza nilainya daripada di bumi. So dia terpaksa untuk adapt cepat sikit tarikan graviti itu dekat bumi. Sebab itulah nampak dia macam lutut dia nampak macam longgar sikit dan sebagainya. So with that being said, dia teruslah pergi berjumpa dengan Maria Hill dan juga Talos lah, dan dia bercakap-cakap lah dengan Talos dan sebagainya. Dan ada satu laga kepala di mana Talos dan juga Nick Fury telah melanggar kepala kan. Dia bukan nak berintimate ke, nak bercinta ke, tiba-tiba Talos nak bercinta dengan Nick Fury, tak. Tapi there is a sign, itu adalah sign sebagai tanda seorang Skrulls yang sangat-sangat rapat dengan Skrulls yang lain. Tapi Nick Fury manusia lah kan. So there is a huge
respect lah for you. Aku adalah kawan baik kau adalah kawan baik aku. Macam tu lah. Itu adalah tanda. Kalau kita macam salam kan, handshake pak dan sebagainya, tapi dia lagakan kepala lah. So apa yang Fury memborak-borak dengan Telos ni adalah berkenaan dengan seorang Skrulls yang telah mewujudkan satu kumpulan resistant. Okay? Kenapa dia wujudkan kumpulan resistant ni adalah disebabkan Skrulls dah tak tahan lagi weh. Dia tak tahan dah nak tunggu 30 tahun nak dapatkan planet yang baru. Okay? So disebabkan itu wujudnya satu organisasi Skrulls yang baru, iaitu The Resistance ni, yang diketuai oleh Gravik. Okay? Dan di mana Gravik ni adalah musuh utama, the main villain di dalam Secret Invasion. So pujian yang sangat-sangat tinggi lah aku bagi kepada pengarah cerita ni, dan juga Kevin Feige bersetuju untuk memunculkan main villain pada episod yang pertama. Dan ini adalah benda yang sangat-sangat bagus tau. Sebab dalam siri-siri sebelum ni, mereka selalu buat ataupun menampilkan main villain pada 2 episod terakhir untuk series tersebut. Tapi kali ni on the spot episod yang pertama terus dia wujudkan main villain, iaitu Gravik, Skrulls yang cuba untuk menentang. Dan pada waktu inilah Telos ni tak ada dah dalam geng-geng Skrulls ni. Disebabkan Telos ni adalah seorang Skrulls yang baik lah. Sebenarnya memang Skrulls ni sebenarnya sepatutnya baik, tapi disebabkan dia tak dapat planet dia, dia orang dah berpecah belah lah. So ada yang baik, ada yang jahat. Yang jahat ni diketuai oleh Gravik lah. Sebelum ni dia orang ada dalam satu council saja, tapi Telos dan juga orang Skrulls yang baik ni sudah pun dicampakkan keluar daripada organisasi Skrulls itu. Okay? Dan yang mencampakkan dia adalah Gravik sendiri. Sebab Gravik rasa Telos ni dia dah tak fight for dia punya kaum dah. Dia tak fight for Skrulls dah. Dia fight for humanity dan sebagainya. Tapi sebenarnya daripada konsep Telos sebenarnya dia nak peace saja, dia nak ketenangan saja. Dia percaya di mana manusia dan juga Skrulls boleh coexist. Tapi Gravik tak. Gravik dia masih kekal dengan satu perjanjian di antara Telos dan juga Nick Fury, di mana mereka berjanji untuk memberikan bumi baru, planet yang baru. Tapi Gravik dalam series ni menunjukkan, aku tak nak planet baru, wah nak planet ini mah. Wah nak planet bumi yang kau duduki ni. Kau dah tipu aku, dan bagi aku planet kau. Macam gitu. So dalam series ini juga kita diperkenalkan dengan satu tempat ataupun satu base yang Resistance Skrulls ini duduki, iaitu dekat Russia lah, dekat nuklear punya tempat. Okay? Kenapa dia memilih tempat itu adalah disebabkan Skrulls sangat-sangat immune kepada radioaktif, nuklear radioaktif, radiasi. Yes, radiasi itu kan. Tapi manusia dia tak immune. Manusia kalau didedahkan dengan didedahkan dengan nuklear radioaktif dan sebagainya, dia orang mungkin akan mutate dan sebagainya. So manusia tidak disarankan untuk pergi ke tempat itu. So basically tempat nuklear itu adalah base kepada Resistance Skrulls yang diketuai oleh Gravik. Tapi bukan saja Gravik, ada juga elemen of shocking dalam series ni, di mana Gaia, anak kepada, bukan Rogayah ke apa yang Gaia, ejaan dia Giah, okay? Gaia ni anak kepada Telos, telah join Resistance Skrulls ni yang diketuai oleh Gravik, disebabkan dia dah tak percaya dengan kata-kata bapaknya. Bapaknya Telos tu dah jadi lembut, dah jadi macam manusia sekarang, bukannya Skrulls. So Gaia telah masuk ke Resistance Skrulls ni untuk membantu orang-orang kita, untuk bantu orang kita, untuk select dengan orang kita sendiri. Dan dia orang punya idea sekarang ni adalah untuk mewujudkan kekecohan lah. Resistance Skrulls ni, dia orang nak bom sana, nak bom sini. Bukan sebab apa? Sebab dia nak manusia ni berbalas sesama mereka. Okay? Contoh macam aku ni shapeshifter. Aku berubah lah jadi orang daripada negara A. Aku bom lah negara B. Lepas tu negara B ni akan ingat aku negara A, so aku bom balik. So dia akan bring chaos, gaduh-gaduh. Sedangkan yang menjadi batu api di dalam setiap pergaduhan itu adalah Skrulls saja. So Skrulls fikir macam, okay, kita punya kuantiti tak ramai. FYI, dia punya Skrulls yang ada dekat bumi ataupun ada dalam Resistance Skrulls tu ada dalam 500 Skrulls. Okay? Satu bilangan yang tak ramai lah. So untuk diorang menakluki bumi demi koko yang dicari-cari. Okay, itu bukan Secret Invasion, tu boy. Okay, so untuk dia menakluki bumi adalah dia ni perlu membuat satu strategi yang sangat-sangat menarik untuk membuat manusia ni berbala-bala. Okay? So apa yang dia boleh buat? Of course, benda yang paling senang dan sangat-sangat ketara sekarang ni dalam dunia yang nyata pun adalah pengeboman. Okey, bila berlakunya satu pengeboman dalam dunia, seluruh tempat-tempat ataupun negara-negara akan tahu pasal benda ni. So akan terjadinya satu perbalahan yang besar, iaitu World War 3.
Sebab tu series Secret Invasion ni sangat-sangat padu sebab dia membawakan satu political agenda yang sangat-sangat berat yang terjadi dalam dunia kita, dunia yang nyata sekarang ini. Dan juga selepas tu kita ada juga masuk scene di mana kita nampak lagi sekali war machine, iaitu aku tak tahu dia lieutenant ke apa, tapi Rhodey telah memberitahu Presiden USA iaitu Presiden Nixon yang mana Nick Fury telah meninggalkan Saber, okey. Dan dia juga dapat tahu Nick Fury telah berhubung dengan Maria Hill, tapi dia tak dapat merungkaikan apakah mesej yang mereka berdua ini berkomunikasi, okey. Dan Rhodey juga memberitahu kepada Presiden di mana Nick Fury meninggalkan Saber secara AWOL. AWOL ataupun AWOL ni kalau dalam bahasa Melayunya, kalau kita nak senang faham lah, dia bahasa Inggeris lah, tapi kalau korang semua nak faham, adalah absent without official leave. So dia meninggalkan Saber itu begitu saja, on the spot, terus ke bumi. Tak adanya dia hantar ke surat Presiden, saya nak datang ke bumi ni, ini adalah letter saya. Tak ada. Dia terus on the spot, I want to go to Earth. Terus dia pergi ke bumi tanpa memberitahu siapa-siapa. Of course lah, sebab Skrulls telah mungkin ada di kalangan Skrulls yang berada di White House. Kita tak tahu, sama seperti dalam Marvel Comic. Dan daripada scene tersebut lah, apa yang kita boleh tengok lah, ini daripada pandangan kasar aku sajalah. Okay, aku rasa Rhodey adalah Skrulls. Rhodey adalah Skrulls dalam cerita ni, I think lah, sebab cara dia sampaikan skrip tersebut seolah-olah dia macam betray Nick Fury, okay. Patutnya kalau dia tahu Nick Fury tu datang, dia patutnya tak bagi tahu lah kepada Presiden. Tapi kenapa dia bagi tahu? I don't know apakah main konfliknya. Tapi aku ada rasa perasaan yang sangat-sangat tinggi ada Skrulls dalam White House itu. Okay, ada Skrulls, tapi siapakah ia? We don't know yet. Ini baru saja episod yang pertama. Dan juga kita diperkenalkan dengan satu organisasi lagi lah dalam series ini, iaitu MI6. Okay, MI6 ni adalah satu pasukan perisikan British lah. Dalam cerita-cerita yang lain pun aku rasa confirm korang dah biasa dengar MI6. Tapi MI6 dalam Secret Invasion diketuai oleh seorang watak yang bernama Sonya Falsworth. Okay, dan mana Nick Fury, dia telah berjalan-jalan dan ditangkap oleh MI6 lah. Memang itu pun tujuan dia. Dia nak, sebab MI6 ni pun sebenarnya telah sedang memburu Skrulls, okay? Tapi aku nak beritahu dekat korang semua apa perbezaan dengan Nick Fury dan juga Talos dan juga dengan MI6 ini. Okay, Nick Fury dan juga Talos adalah dua orang ni, mereka tahu siapa Skrulls yang baik dan juga siapa Skrulls yang jahat. So mereka ingin menewaskan Skrulls yang jahat saja yang diketuai oleh Gravik. Tapi daripada perspektif MI6, Skrulls, I don't care who you are, you Talos ke, you Gravik ke, kau mengetuai Resistance ke dan sebagainya, kau bring chaos to this world. And you don't deserve, kau tak layak untuk duduk dekat bumi ni. I don't care if you are Talos, aku tak kisah kalau kau ni Gravik. Once a Skrull, always a Skrull. Okay, so MI6, dia punya plan adalah untuk execute, untuk menewaskan Skrulls kesemuanya, melenyapkan diorang semua daripada bumi. Dan Nick Fury tidak bersetujulah dengan benda tu, sebab dia dah tahu siapa yang baik, siapa yang jahat. Tapi MI6, aku tak tahu. Dan untuk pengetahuan korang semua lah, Sonya Falsworth ni sebenarnya adalah karakter baru lah dalam MCU ni. Tetapi sebenarnya dia dah ada connection dah dalam MCU, iaitu daripada filem Captain America The First Avenger. Okay, di mana pada World War II, okay, World War II tu Steve Rogers sedang bekerja dengan Howling Commandos untuk menewaskan Hydra lah. Dan one of the members dalam Howling Commandos itu adalah seorang lelaki yang bernama James Montgomery Falsworth, iaitu seorang tentera British lah. Okay, dan kalau kita tengok daripada nama lah, Falsworth ni dan sebagainya, so ada sedikit kaitan lah daripada situ kan. Di mana dalam Marvel Comics sebenarnya James Falsworth ini adalah salah seorang daripada 3 orang Marvel karakter yang sudah pun memegang mantle sebagai Union Jack. Okay, tapi tak tahulah dalam MCU ni sebenarnya dia ada kaitan ke tidak. Dalam series ni juga kita dapat satu input yang baru, di mana Skrulls ini ada dia punya satu teknologi baru ataupun pod yang baru, bukan pod Ini adalah satu pod, aku tak tahu apa yang dipanggil, tapi mungkin sebagai memory pod lah, di mana Skrulls yang jahat ni, Resistance Skrulls ni akan menangkap manusia. Dia akan menangkap manusia dan letakkan manusia dekat pod itu, dan dia akan mengambil memori daripada manusia. Dan tujuan utama kenapa dia nak ambil memori itu adalah disebabkan dia ingin imitate. Dia ingin menjadi manusia itu sepenuhnya untuk menjadi perisik kepada Skrulls, okay? Dan sebenarnya dekat New Skrulls itu, dia sebenarnya ada Skrulls yang
ingin jadi penduduk saja, dan juga ada Skrulls yang boleh jadi tentera ataupun warrior. Okay, yang ni diperkatakan oleh Gaia lah. So siapa yang join Skrulls citizen ini, okay, kau duduk je lah dekat tempat nuklear tu. Kau duduk saja, kau buat je aktiviti apa yang kau nak. Sebab kita nampak ada budak-budak dekat situ dan sebagainya. Kau nak jadi form diri kau as a Skrulls pun tidak ada masalah. Tapi kalau kau memilih untuk menjadi warrior, kau memilih untuk jadi pahlawan kepada Skrulls, kau perlu mendapatkan satu watak manusia, dan kau perlu dapat memori manusia tu. Maksudnya, kau dah tahu manusia tu, yang kau ambil memori tu daripada dia lahir kat mana, siapa girlfriend dia, dia punya canon event, dia punya break up dengan siapa. Kau dah tahu semua pasal manusia tu. Untuk imitate, untuk kau keluar, kau perlu berjalani watak sebagai seorang manusia. So, itu adalah pahlawan-pahlawan Gravik perlu lakukanlah untuk menjadi a warrior. Sebenarnya pot itu pun bukannya baru diperkenalkan, tapi dia dah diperkenalkan dalam Captain Marvel. Dan sebenarnya shapeshifter, konsep shapeshifter ni dia boleh berubah jadi siapa-siapa, tapi dia tak adalah macam satu memori yang kuat tau berkaitan dengan manusia. Dia tak ada benda tu. So dalam series ni dia tunjukkan that element. And there was a scene lah dalam series ni di mana mereka tengah cipta lah Gaia dan juga Gravik ini dan sebagainya, sedang untuk mengambil bom lah. Dan masa tu juga kita dapat tengok lah Telos mengatakan dia punya umur dah 100 lebih, tapi kalau nak disamakan dengan umur manusia, dia hanyalah 40 tahun saja dan tidak mencapai lagi midlife crisis. Dan Nick Fury mengatakan dia punya midlife crisis adalah untuk mencipta Avengers. Okay, so daripada situ juga kita dapat tengok lah Skrulls ni, dia punya keupayaan lebih kuat daripada manusia biasa. Okay, dan the matter fact of it adalah Skrulls pada waktu ini, Telos yang kau tengok tu bukan super Skrulls, tapi dah kuat mungkin 2 ataupun 3 kali ganda daripada manusia yang biasa. Dan di mana kita dapat tengoklah Gaia menewaskan Maria Hill begitu sahaja, terus berdarah Maria Hill punya muka dan sebagainya kan. Menunjukkan Skrulls yang biasa pun dah kuat dan sukar untuk ditewaskan lah. Tapi pada waktu itu kita dapat tahulah finally Telos berjumpa dengan anaknya iaitu Gaia. Dan Telos telah memberitahu dia telah pun kehilangan isterinya, dan Gaia pun baru dapat tahu pada waktu itu maknya dah hilang. Dan siapakah punca kepada semua benda itu adalah Gravik. Dan the matter fact is Telos mengatakan benda ni sangat-sangat kelakar lah, di mana mak kau dibunuh tapi kau bekerja dengan pembunuhnya. Itu apa yang Telos cakap lah kan. So yeah, it's kind of, dia macam akan ada character twist dekat sini, mana dalam series ni dia menunjukkan Gaia ni seakan-akan seperti villain lah. Tapi along the series go on nanti, episod 2, 3, 4, 5, mungkin Gaia akan berubah jadi baik. Dan itu adalah firasat aku lah. Aku rasa Gaia akan pergi kepada Telos dan juga Nick Fury. So pada waktu itu Gaia bagi tahulah kepada Telos di mana Gravik ni sedang plan, buat satu plan di mana mereka akan mengebom lagi sekali Rusia. Pada waktu itu aku tak ingat tempat spesifik dekat Russia tu dekat mana, tapi pada waktu itu orang-orang Rusia sedang cuba sedaya upaya untuk menyambut hari Unity Day lah. Okay, di mana orang ramai kan berkumpul lah kat situ kan. So Gravik punya plan adalah untuk membuat pengeboman lah dekat situ. So Nick Fury dan juga Maria Hill dan juga Telos ni, dia adalah pakai satu cermin mata ni untuk detect lah kalau dalam bag tersebut adanya bom dalam tu kan. So mereka follow lah dua ni dan sebagainya. Follow yang ni fake, yang ni betul lah. Macam tu lah bila main dengan Skrulls, bila main dengan shapeshifter kan. Tapi tiba-tibanya Nick Fury ada nampak seorang budak ni tau. Dia follow lah budak tu dan sebagainya, tapi budak tu dia berubah tau. Daripada seorang budak perempuan, berubah jadi seorang lelaki dekat bar yang Nick Fury jumpa. Berubah jadi perempuan yang dijumpa juga. It turns out to be, itu adalah Gravik. Momen tu sangat-sangat special, menunjukkan kepada kita, kau rasa shapeshifter ni memberi ancaman tak? Bagi aku sebelum ni, aku ada satu idea macam, okey lah, aku boleh fikir shapeshifter boleh berubah jadi orang. Okey, mungkin ancamannya tak begitu besar, biasa saja. Okey, kita tahu dia shapeshifter, kita tumbuk je lah dia. Tapi Gravik ni, dia tunjuk dalam scene tersebut, a shapeshifter boleh memberikan ancaman yang sangat-sangat besar kepada dunia. Masa tu, kalau kau tengok muka Nick Fury pada waktu tu, dia tergamam tau. Dia macam, what the heck, how should I handle this? Macam mana aku nak selesaikan masalah yang Gravik bawakan ni? Tiba-tiba Gravik tak cakap banyak. Lepas ditunjukkan penampilan manusianya, dia angkat tangan macam ni, kerapam, boom. Macam gitu je weh.
Sampai korang nampak ada manusia terpelanting dan sebagainya. Sebab tu aku cakap series ni sangat-sangat serius dan juga dark. Dia punya grounded cerita tu, wow, sangat dahsyat. Sampai kau rasa macam, weh, ni series Marvel ke tak doh? Kau akan rasa benda macam tu tau. Tengok dia bom macam tu, kita tahu kat situ ada ramai orang. Dia tekan bom, nampak orang meletup dan sebagainya tuan. Wow, sangat-sangat dahsyat. Tapi apa yang lagi dahsyat apabila seorang karakter yang mati dalam episod yang pertama ini, iaitu Maria Hill. Apabila Kravitz telah menukarkan dirinya kepada Nick Fury, dan Maria Hill ingat itu adalah Nick Fury. Okey, tetapi dia tiba-tiba tersenyum dan mengeluarkan pistol, pap, dia tembak Maria Hill. Masa tu aku tak expect langsung itu adalah Kravitz. Tiba-tiba itu adalah Kravitz dan dia telah menembak Maria Hill. Dan masa tu Nick Fury yang betul datang, tiba-tiba dia perlu lari dah daripada keadaan itu sebabnya pengeboman dah berlaku dekat situ. Ramai manusia yang mati pada waktu itu, dekat Union Day itu. Dan one of it adalah seorang yang sangat-sangat loyal, seorang yang sangat-sangat setia dengan Nick Fury, iaitu Maria Hill. Dan dia mati dalam pada waktu tersebut. Masa Maria Hill mati ni, semua orang dalam hall tu tergamam tau. Dengan aku yang macam ni. Aku macam ni, macam tengok, what the heck? Serius lah Maria Hill mati? Okay, no. Let's talk about this thing lah. Okay. Ramai yang memperkatakan, bila aku keluar pun daripada hall tu, aku terus macam, Maria Hill maybe it's not dead. Dia adalah one of the leading character dalam Secret Invasion dan sebagainya kan. Aku agree lah dengan benda tu kan. Sebab Maria Hill dia sepatutnya dapat banyak lagi screen time, okay? Dalam Avengers dan sebagainya, dia hanyalah watak sampingan saja. Dan at least dalam Secret Invasion ni, dia bagi kita a glimpse of Maria Hill could bring something lah to the table kan. So, tapi dia mati dalam episod yang pertama. Ada yang kata mungkin dia akan hidup balik, ada yang kata dia akan mati. Tapi kalau tanya daripada teori aku, tanya daripada pendapat aku, aku sedih untuk mengatakan ni, tapi aku harap Maria Hill stay dead. Okay, dia stay dead untuk menunjukkan kepada kita Kravitz is very very serious thing punya orang lah. Aku tahu, I hope Maria Hill ada lagi banyak watak dalam Secret Invasion ni. Tapi I hope she's dead, because impact yang dia bawakan dalam episod yang pertama tu, yang Kravitz bawa dalam episod yang pertama, sangat-sangat besar, memberikan potential yang Kravitz ini mampu buat in the future dalam episod yang seterusnya sangat-sangat besar lagi. Dia tak kisah kau ni manusia, kau ni orang yang ni ke orang yang kau sayang, aku bunuh je lah. As long as ini dunia aku punya tempat mah. Dia nampak macam tu. Tapi kalau tiba-tibanya Maria Hill yang mati tu, episod yang kedua nanti start, tiba-tiba Maria Hill tu adalah Skrulls, dia jadi macam lain sikit tau. Memang ada karakter yang mati, tapi dia macam, sebab Maria Hill ni pun walaupun dia hanyalah side character, tapi dia dah engage dengan kita lama tau. So kita dapat rasa dia punya connection dengan kita. So bila dia mati pada waktu itu, momen tu sangat sedih dan juga shocking tau. Kita tak tahu nak react macam mana. So I hope it remains the same lah. Dia kekalkan Maria Hill mati dalam Secret Invasion. I hope like that lah. Tapi dengan sekarang, dengan kita tak tahu siapakah manusia, siapakah Skrulls, there could be a possibility yang Maria Hill akan hidup. So that's it. Itu adalah my Korek plot session untuk episod yang pertama, Resurrection untuk Secret Invasion. So apa pendapat korang semua tentang Secret Invasion episod yang pertama? Adakah korang enjoy gila-gila punya, ataupun Secret Invasion is not my type lah, Fi. Okay, so so okay lah, aku tak nak force korang apa semua. So tapi before that aku nak bagi tahu, don't forget to subscribe this YouTube channel, sebab nanti bila kita dah sampai 5k subscribers, aku akan buat giveaway Funko Pop. Tapi bukan yang ni lah, sebab yang ni aku punya. Kenapa aku nak bagi yang aku punya dekat orang kan? Aku akan beli yang lain. Alright, for you guys yang support Fit Defense YouTube channel. So so that's it. Korek plot session untuk episod yang pertama. Apakah episod yang kedua akan bawakan kepada kita? Aku bagi hint sikit lah, okay? Aku tak tengok lagi, tapi aku akan sampaikan berita daripada orang lain. Kalau korang rasa episod yang pertama dah dahsyat, episod yang kedua lagi dahsyat. So that's it about video today. Thank you for watching. Thank you for supporting Fit Defense YouTube channel. I see you guys next time. Alright, take care. Assalamualaikum dan bye-bye semua.